بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جئنا إذا شئت سهلا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ni insya-Allah seperti biasa kita sambung lagi pengajian kita melalui kitab Ilmu dan Adab Mempelajarinya. Kita cuba tengok apakah Syekh Al-Alawi As-Saqaf bincang dalam buku beliau ini. Dan di malam ni insya-Allah kita sambung lagi bacaan buku beliau ini. Kata Syekh Al-Alawi Saqaf dalam buku Nash Al-A'lam, Syekh Al-Allamah Mufti Yaman Said Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari telah mensyarahkan buku Al-Bayan karangan Said Abu Bakar Al-Ahdal berkata, ulama telah berkata tidak boleh seorang itu melakukan sesuatu sehingga ia mengetahui hukum Allah terhadapnya. Ini penting sekali, iaitu dalam buku Nashrul Alam, Syekh Al-Allamah Mufti Yaman As-Said bin Ahmad bin Abdul Bari telah mensyarahkan buku Al-Bayan, mengatakan bahawa tidak boleh seorang itu melakukan sesuatu hingga ia mengetahui hukum Allah Subhanahu Wa Taala terhadapnya. Ini perlu kepada ilmu. Ini nak buktikan bahawa perlunya ilmu dalam kita nak melakukan sesuatu, dalam kita nak bertindak sesuatu, perlunya ilmu. Nah, ini tak kiralah kita nak buat apa, kalau kita tidak ada ilmu, memang perkara tu tak akan jadi baik, tak akan jadi elok. Maka sebab itulah perlunya kepada ilmu. Justru berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, demikian itu secara ijma'nya. Kata Imam Syafi'i, itulah cara ijma' ulama' mengatakan bahawa ilmu lebih utama segala-galanya. Tak. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu khairu minal ibadah wa milakud din al-wara'. Maknanya, maksudnya ilmu itu lebih baik daripada ibadat dan pemilik agama adalah wara'. Kata sabda Rasulullah SAW bahawa ilmu itu lebih dari ibadat. Mana ilmu itu lebih daripada ibadat. Mana perlunya ilmu. Mana kita menuntut ilmu, lepas tu baru kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak bila kita pergi di masjid, pergi nak solat saja. Bila ada kuliah balik. Balik tengok bola, ataupun tak balik rumah, pergi kedai kopi, minum kopi. Lepas tu bila isyak datang, ini tak betul. Kebanyakan orang kita macam ni lah sebenarnya. Ini tidak betul. Tidak betul sama sekali. Sebab itulah kita datang, ini seolah kita membesarkan ibadat. Kita tidak memberi utama kepada ilmu. Sedangkan Rasulullah bersabda, bermaksud bahawa ilmu lebih baik daripada ibadat. Ilmu lebih baik daripada ibadat. Mana lebih baik daripada ibadat ilmu itu. Maka ilmu, bila ilmu lebih baik, kita kena carilah ilmu. Kita pergi di masjid, bila ada orang nak mengajar, dengarlah ilmu. Itu ilmu. Dan ia lebih baik daripada ibadat. Ni kita tak ambil berat.
kita sanggup datang solat jauh-jauh dengan motor dengan kereta datang untuk solat maghrib. Lepas tu bila ada kuliah maghrib ke, lari keluar balik. Lepas tu bila isyak datang pula. Allah, ini tak betul. Yang betul ialah kita dah datang ke masjid. Kita solat, sunat solat, apa-apa saja. Lepas tu ada kuliah, kita dengar kuliah. Tu sebenarnya betul. Nah, justru kata Syekh Al-Alawi, ilmu itu adalah lebih utama dari ibadat. Dan amal adalah pengikut ilmu dan amal buah ilmu itu juga. Kata Syekh Alawi Saqaf, ilmu adalah lebih utama daripada ibadat. Ilmu lebih utama daripada ibadat. Ilmu lebih utama, ilmu lebih daripada ibadat. Lebih istimewa daripada ibadat. Dan amal adalah pengikut ilmu. Amal itu adalah pengikut ilmu. Kalau kita nak buat sesuatu, kita ada ilmu. Maka bila dapat ilmu, kita amalkan. Maka ni yang betul. Mana imam, ilmu sebagai imam. Amal sebagai makmum. Mana kita kena utamakan ilmu, imam dulu, ilmu dulu. Dan menyibuk diri dengan ilmu syarak seperti alatnya terlebih afdal daripada solat sunat rawatib dan sebagainya. Kata Syekh Alawi pula, kita sibuk dengan ilmu syarak. Kita sibuk dengan ilmu, maka lebih afdal daripada solat sunat rawatib dan sebagainya. Mana kita sibuk dengan ilmu, kita menuntut ilmu, kita mencari, kita buat kajian, kita belik buku, kita rojok buku. Itu sibuk kita, maka sibuk kita tu lebih baik daripada solat sunat rawatib. Lebih baik daripada solat sunat rawatib. Ini kita solat sunat bergamai. Kadang-kadang ustaz mengajar duk berzikir. Dengan ilmu duk berzikir. Ada setengah tu duk baca Quran. Sedang baca Quran. Ustaz duk mengajar, ustaz duk bagi kuliah. Ini tak betul. Yang betul itu adalah ilmu. Kita dengar. Kita dengar. Itulah yang sebenar. Allahu Akbar. Sebab itulah pentingnya kepada ilmu pengetahuan. Kita kena tahu. Yang tak ada ilmu kau seperti orang buta. Anda berjalan terumbang ambing, tidak ada pendirian sebab tidak ada ilmu. Maka kata Syekh Alawi ni, ilmu syarak lebih baik daripada salat sunat rawatib. Dan diikatkan apa yang disebut oleh ulama daripada mengutamakan ilmu dari solat sunat selama mana tidak berlawan dengan keadilan manusia, iaitu dengan tidak memaling zamannya kepada yang lebih afdal daripada menuntut ilmu dan solat sunat. Kerana ilmu adalah amalan hati, berlainan dengan amalan lain adalah amalan anggota. Itulah maknanya kita kena sibuk dengan ilmu. Bahkan kita sibuk dengan ilmu lebih baik daripada kita salat sunat biasa. Ini besarnya ilmu. Dan diikatkan pula di sini maksudnya diikatkan jadi diikatkan apa yang disebut oleh ulama daripada mengutamakan ilmu dari solat sunat selama mana tidak berlawan dengan keadilan manusia. Jadi maknanya solat sunat di sini lebih mencari ilmu ataupun usaha untuk mencari ilmu lebih baik daripada solat sunat rawatib selama mana tidak bercanggah dengan keadaan semasa. Bila dia bercanggah dengan keadaan semasa, maka perkara itulah yang lebih afdal, seperti mana jihad. Jihad sebab kita ni tak
tak kuat lagi jihad banding dengan tempat lain macam di Palestin. Palestin ni lebih kuat pada jihad. Maka jihad lebih afdal daripada ilmu. Bagi orang Palestin tu jihad afdal daripada ilmu. Kita setakat ni tak ada. Kita ni ilmu afdal daripada segala-galanya. Kita kerana ilmu adalah amalan hati berlainan dengan amalan lain adalah amalan anggota. Kerana ilmu adalah amalan hati. Ilmu adalah amalan hati. Tapi yang lain itu amalan anggota. Seperti mana kita solat anggota, amalan anggota. Kita puasa, amalan anggota. Amalan hati lebih mulia dari sekalian ibadat sunat. Mana amalan hati lebih mulia daripada sekalian ibadat sunat. Masya Allah. Amalan hati. Amalan hati lebih mulia daripada segala amalan yang lain. Sebab dia hati. Hati ni Masya Allah. Nak menjadikan seseorang itu baik. Maka hatinya itu. Maka hati itu penting segala-galanya. Maka sebab itulah kita menuntut ilmu ni ada amalan hati. Baik. Allahu Akbar. Dan ini hampir semua ulama mengatakan demikian. Seorang dari ulama mujtahidin mengatakan, sesungguhnya mempelajari ilmu itu lebih mulia dari sekalian solat sunat jika mempunyai niat yang betul. Jadi ulama lain mengatakan bahawa, ulama mujtahidin mengatakan bahawa seorang itu menuntut ilmu dan ilmu lebih afdal daripada segala sunat jika niat yang betul. Niat betul. Niat betul lah. Mana tak boleh lah niat Allah. Tunggu solat isyak, lambat lagi isyak nak masuk. Pergilah dulu jumpa kawan-kawan. Bila berjumpa kawan kau mengopak pompang macam-macam kan. Bila berjumpa kawan akhirnya hilang keberkatan. Dan sesungguhnya mempelajari ilmu itu lebih mulia dari sekalian solat sunat jika mempunyai niat yang betul. Kita kena niat betul. Seperti mana kita kita buat sesuatu. Mana kita buat sesuatu maksudnya menuntut ilmu tadi. Lebih mulia dari sekalian solat sunat jika mempunyai niat yang betul. Mana kita menuntut ilmu lebih mulia daripada solat sunat jika niat betul. Niat kita betul. Tak bolehlah niat datang kuliah nak berjumpa ustaz. Nak jumpa ustaz. Mana niat dia datang kan dia nak jumpa ustaz, bukan kerana dia nak dengar ilmu. Ini juga bahaya. Dalam kitab Al-I'ab telah mengulangi perbincangan mengenai keutamaan berjihad dan menuntut ilmu syariah. Dan hadis Rasulullah juga mengatakan menuntut ilmu syarak lebih afdal. Jika keperluan kepada jihad sangat banyak, maka jihad lebih afdal. Mana ilmu dengan jihad ni, kalau kita perlu pada jihad, kita perlu ada jihad, kepada peperangan dan sebagainya, maka tengok keadaan. Kalau perlu ada jihad, jihad afdal. Seperti mana Palestin. Duk letak orang Palestin jihad. Duk letak batu kepada tentera rejim Israel. Tapi tak ada kesan apa. Kita tak nak. Dan antara ilmu dan ibadat. Ilmu dan ibadat. Tajuk kedua dalam kitab ini. Antara ilmu dan ibadat. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, ketahui bahawa ilmu dan ibadat adalah dua permata. Allahu Akbar. Ilmu dan ibadat adalah dua permata. Ilmu dan ibadat. Mana permata ke dua-dua?
Kita nak ambil ilmu tinggal ibadat pun tak boleh nak. Ambil ilmu ambil ibadat tinggal ilmu pun tak boleh. Kita perlu kepada kedua-dua itu. Kita perlu. Kerana ilmu dan ibadat adalah dua permata. Allah. Ilmu dan ibadat dua permata. Allah, bila sebut permata ni cantik. Memang ilmu lebih lagi. Kerana kedualah setiap yang kamu lihat dan dengar daripada karangan pengarang. Seperti mana pengarang, dia mengarang buku. Dia letak. Dia mengarang buku. Jadi nampak ilmu lebih mulia daripada ilmu lebih mulia daripada amalan. Inilah penting sekali. Jadi pengajaran guru, nasihat pemberi nasihat, pandangan pemberi pandangan, bahkan kerana ilmu dan ibadat juga diturunkan kitab dan diutuskan para rasul-rasul, malahan demi ilmu dan ibadat diciptakan langit dan bumi dan apa yang ada pada keduanya. Maka renungilah dua ayat. Renungilah dua ayat dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna li ta'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Wallahu qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maksudnya Allah lah yang menciptakan 7 langit. Seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Syukurlah ayat ini membuktikan kemuliaan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Inilah Imam Ghazali ceritakan kelebihan ilmu. Ilmu dan ibadat seperti dua permata. Allah permata ni paling maha dan cantik. Maka kalau kita tak berilmu, Allah sayang. Maka itulah kita perlu ada ilmu. Dan ayat Allah Ta'ala turunkan nak membuktikan ilmu itu. Seperti mana Allah ceritakan yang bermaksud bahawa Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah menciptakan langit bumi untuk supaya kita lihat bahawa itulah kuasa Allah. Jadi untuk kita mengetahui kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala kuasa di atas sesuatu. Kita tengok langit didirikan tanpa tiang, bintang tak pernah bintang berlanggar sesama, bintang jatuh tak bumbung rumah kita tak pernah. Ini buktikan besarnya ilmu Allah Ta'ala. Maka dengan ilmu inilah kita mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malam ni setakat ni dulu tuan-tuan kuliah kita. Jadi kita sambung pula di masa akan datang insya-Allah. Jadi kita sudahi dengan tasbih kifarah subhanakallah wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.